Okay, so hi Pak. So thank you so much for sitting down for this interview. So firstly, can you introduce yourself and the business you run? Okay, my name is Khairul Anwar Shahruddin. I own a legal firm, Khairul Suhaila and Azlina, since the year 2000. So it's already 21 years old. Yeah, that's basically. Okay, so how has COVID affected your industry? Okay, when the lockdown started in 18th March, it was so sudden. So the problem is about how do we handle work with because we deal with a lot of documents, so we need to draft the document, we need to do stuff with the document and print it, and the document need to be filed in a lot of places, including the court, including land office. So even the people who are accepting our document doesn't know how to deal with the lockdown. This is the first time lockdown happened, so everything was to the standstill. So when it come to a standstill, we cannot how do we say it? We cannot do anything. So when we cannot do anything, we still have staff. At that particular moment, I think we have around 15 staff. So we need to still pay them. We did a policy. We have some money reserved. So our policy is not to fire anybody and to pay full wages. So it became a problem for us to in the first instance, when it's the 18th of March 2020, we have some reserve. We pay our staff with our reserve lah, because we still have legal fee coming in, but not really that much because work come to a standstill. So yeah, that's basically what how COVID affect us in the first lockdown. So besides like paying your staff, was there other issues like in your firm particularly? Money not coming in because people are not paying. We can't meet people. Okay. So this is basically in the first need. Now it's totally different scenario lah. When the first lockdown happened. So what issues are you experiencing now, if you have any? Actually, now we are doing quite okay. Okay. We are not in the program that we were in 2020, because for you to get the same under the wage subsidy program, you need to have income lower than what you get in 2020. So our problem is our income is more than what we had collected in 2020. Okay. So can you tell us a bit about the program you applied for during the first lockdown? We only apply for wage subsidy program. The wage subsidy program is under SOCSO. So the government use SOCSO as the government company that disperse in the first instance lah. So they use SOCSO, I think, because SOCSO also has a insurance arrangement, something like that. So the wage subsidy scheme, actually the first, I think when they launched it was named first subsidy scheme, but now it's wage subsidy program or something. I have a friend in SOCSO. They actually asked me to register to get that into that program. Interesting. So was it difficult for you to apply for the program? In terms of the first instant when they announce it, everything is online. So and SOCSO is already online. Our payment of SOCSO, even from what we know, we never claim it for our staff or anything, because none of our staff ever had any accident or the need of SOCSO payment. So
we actually apply it online, and we got it within half a month, I think. The first, I think in April, we already got the amount. The amount is nearly 7,000 ringgit, which is our total staff, not including partners or lawyers. There's a limit. I think your staff has to be below 2,000 ringgit. The wage that has to be 2,000 ringgit. So we only have 5 staff who are being paid below 2,000 ringgit. Sekejap, I pause up. Okay, so do you think that the amount that you got, was it like sufficient enough for helping your business during that moment? During that moment, yes, because we were not doing well. So we were doing well. So it helped a lot in terms of, because as I told you, because everything is a standstill. For the first 2-3 months, it did help, but we got into 6 months, so it's more than enough for us to pay the wages for the staff lah. So do you think more needs to be done for your industry? Okay, a legal firm is totally outside the scope of government help, because we are run as professional. We are run by our own Malaysian Bar, it's called. So the Malaysian Bar has their own thing going on to help the professionals, the lawyers. But certain lawyers, depending on their specialization, have problems. Some of them I heard already selling sambal like Khairul Amin, or certain stuff like that. But it depends on the industry, and depend on how good they are at what they are doing. Okay, so some might be hit hard, but usually, as I said, we are always outside the scope of ni. But surprisingly, a few of my friends are opening up firm, starting to ni, because there's a lot of cases happening, and court is not being freezed by the. We are under emergency, so it is not. The court is still going on. So now a great thing about our industry is we are moving online. There's court hearing online. So even the land office, because I deal a lot with conveyancing, even the land office accept document to be submitted using online, which is didn't happen before. Some are complaining because in our industry is about how good you are versus any layman. Okay, that's why the term layman come in. So if we are specialized in that, even things that has a layman can do, layman might not use lawyers. So if the government shouldn't be actually concentrating on us lah, because I think there's a lot of other industry that needed help. But to those who maybe we should be, because we are governing ourselves, the Malaysian Bar should be looking at the members that cannot really do well. Understand. So was there any like government subsidies or programs that you actually wanted to apply for, but you didn't because of any sort of limitations? Okay, when you apply for a loan or something under a legal firm, we have a problem because the normal loan, they will ask for actually a simple thing, which is a number for the company. We don't have that, but there is a number, but it's not recognized because it's called SSM numbers, Renjaya Syarikat Malaysia number. So things like that is outside our scope. So but banks and government already recognize legal firm as a business entity. I think they don't just recognize this is encompass all professional, including accountants, including surveyors, including there's a lot of professionals out there, even doctors. So but certain type of professionals, they can register a Sdn Bhd company.
For us lawyers, we are a bit outside the scope, but it's being recognized nowadays. So there's no real problem in legal firm applying. So yeah, I think it's not because I own my own legal firm since the year 2000, so I know every part of me. So before this it's a bit harder, but now it's a bit me. So even government agency, like there's a lot of government agency like PUNB, Pemadalan National Berhad, okay, and then there's a few others which give out loan even to legal firm. So I think it's already good enough, depending on whether you know it or not, or you need it or not. So that also ties into my next question, is like, do you have any like frustrations when applying for the loans, like, and benefits? Like, was it like too bureaucratic, or do you think any part of it could be improved, or like do you receive it late or things like that? Actually, on our part, it's a bit funny because it's not about them being inefficient. It's about them paying much more than we need. Because our second payment, they paid more than what we should be getting, and then they cut it at the third or fourth part. Okay, so yeah, so actually I don't really have a problem with the way they need, but it's all done by my administration. So my admin part. So not really. I don't really. Maybe I'm not sure about other industry. Maybe there's because maybe there are other people which need improvement on the way they, because the online thing really helps. We don't really need to go and meet people. So do you think, like, since you said the online things really help, like post COVID, like the new normal and stuff, do you think it's better for everything to actually move online as compared to like you said you had to like go to pejabat and all Okay, that? because because a lawyer deal with bureaucratic problem. Okay, our main business is trying to cut through the red tape. So if you know how to cut through the red tape, you actually level up on your doing your job. So in terms of making sure that you know how to do your job, online is a good thing. But when you deal with the land office, there are certain matter which is doesn't catch up yet. Okay, because we deal a lot with land office. So like certain things cannot be online. So like witnessing a document being signed. Okay, we I think for the past 1.5 year, we have been discussing that whether you can witness a document without meeting the people who are signing it. So, and I'm also a notary public, so you can't unless you kind of they sign it in front of you, but the transmission of the document, the getting the document from the person signing to you, there's still a lot of problem making sure that the document that arrive on your doorstep is so digital signature is a thing already being implemented. So not everything can be online, especially in our part of doing the job, but it's a start. So it need to start somewhere. It's depending on the type of work that you do as lawyer. So like the online hearing, like giving decision online without having, I think we have a big case nowadays still. Najib Razak is still being charged in court. So things like that it can be moved online. So like the land office thingy, maybe eventually it can move online depending on how good we are at digitalizing our way of work. Okay. Alright, thank you so much for sitting down. Okay. Thank you. Saya Putri Kristina dari Student Uniman Sarawak. So saya interview ni untuk subjek Public Finance. Public Finance. Untuk group projek ni kita kena cari orang yang dapat bantuan atau insentif dari government yang terjejas sebab COVID.
Dia dia bukan bantuan ataupun bukan insentif lah. Tapi dia lebih kepada kemudahan. Kemudahan. Dia lebih kepada kemudahan. Kemudahan untuk bantu. Kemudahan dia ada beberapa tahun berapa ni? Apa Tahun yang berapa? tu? Saya tahun berapa? Saya tahun 2. Belajar di Unimas. Unimas kat mana? Sarawak. Universiti Malaysia Sarawak. Di Sarawak. Sarawak. Dia tak ada branch apa semua kan? Branch? Ha. Tak ada. Dia under kerajaan UPU jugalah. Universiti Awam. Universiti Awam. Ya, Universiti Awam juga. Umur berapa? Umur saya dah 22. 22. Saya explain more tentang bisnes sikit lah. Macam mana terjadinya api-api ikan bakar. Macam mana cik boleh start. Actually itu yang soalan yang I tanya you tadi. Kalau katakan from nowhere lah kan, without the discipline, don't have the knowledge lah. Yang orang cakap tadi kan, hard to success. Walaupun orang cakap mudah, bisa nampak mudah kan, tapi agak je kan, agak je. Walaupun kata dah mudah, tapi hard to success bukan you tak ada ilmu. Ya, betul. Kadang you tak ada disiplin. Ya. So the discipline must be very important. Kan? Kadang-kadang the failure of the business because you the owner lah like me some take for granted lah. About the discipline. Discipline is about the commitment. Bukanlah commitment. Discipline is about contoh lah. Take it easy. Macam criminal. Kan? So you nak tanya apa lah tadi? Business macam mana boleh start? Tajuk projek ni Saya punya tajuk Public Finance untuk kos ni. And kita orang memang kena cari orang yang dapat insentif lah daripada government untuk siapa-siapa yang terjejas sebab COVID. So government provide bantuan tu sewaktu COVID. Apa you cuba nak Nak cari bila tajuk you tadi tajuk saya group project public finance. Public finance. Public finance tu apa maksudnya? Study of the role of the government in economy. Yeah. Study of the role in government economy. The role. Yeah. Role. 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 Yeah. Of the government in economy. Study of the role government the economy. In the economy. In the economy. Dia salah satu branch economy that assess government revenue and the government expenditure of public authority and the adjustment of the one or another to achieve fact. Yeah. Tajuk you kena pensiun lah. Yeah. Fair. Kan? Sebab kalau ada faham sekarang ni, ada faham punya projek projek public finance maksudnya impact of COVID kan? Yes. Impact COVID ni dalam public finance kan? Dalam konsep public finance. Dalam public finance ni represent yang tadi lah kan? Yeah. Government Expenditure. Government expenditure. Government punya role lah. Government punya role. Okey. Nanti kita kaedah kamu nampak sikit. So sekarang ni kan. So you sudah direct. You sudah direct the government punya policy. Government punya initiative. What is the government punya initiative? Yang saya tahu prihatin yang kalau untuk semua bisnes so far macam GPK gerak khas prihatin GPK gerak prihatin khas
Dia fikirlah nama dia, short term dia. You kena Ah. you kena ambil banyak dia punya insentif yang telah diberikan, insentif yang telah diberikan oleh government. Tapi saya susah nak cari orang yang dapat bantuan tu lah. Susah saya nak cari orang yang apply nak bantuan tu. Kalau bisnes lah. Itu dia Memang banyak sebenarnya bantuan sebab government sebab bagi. dia jadi saya separate kan dia punya rules. Bantuan dengan kemudahan. Macam saya saya tak dapat bantuan tapi saya dapat banyak kemudahan. Ada beza kan? Ya, bantuan ni what you mean by bantuan? Government directly bagi duit or Duit akan banyak balik tak? kan? Yes. Okey. Sekarang yang apa yang saya dapat lah. Saya tak boleh katakan bantuan. Saya dapat kemudahan pinjaman. Kemudahan pinjaman. Kemudahan bank bagi mudah pinjaman. Bank bagi bank bagi pampasan. Okey. Bukan bank lah. Ni government ada isu bagi pampasan di bawah skim insurans pekerjaan. Okey. Itu bank bagi dekat pinjaman tanpa collateral. Tanpa? Collateral. Collateral. Jaminan. Okey. Sama jamin. Lin. Lin. Lepas tu saya dapat daripada local authority, saya dapat sewa separuh, bayar separuh. Basically, impact on my business there is 3. Dia ada 3 lah kemudahan. Tapi saya tak dapat bantuan itu pun saya tak mega kalau yang dia bagi 50% off tu kan. Rental tapak ni kan. So, saya pun tak mega. Tapi dia stay charge. Patut dia ada exam je. Kalau dia exam macam lah. Dikecualikan. Tapi yang bagi discount 50%. Okey. Itu 50%. Lepas tu yang susu kan. Susu SIP tu. I subscribe SIP. Scheme insurance pekerjaan. So dia bagilah. Okey. First 6 months dia bayar 1,200 kan. Per employee kan. Tapi dia tak bayar semua. Dia bayar separuh. Direct dia kena bayar Berapa semua. persen Berapa persen yang dia orang bayar? Dia bayar 50% je. 50%. Okey. Kerja. Sebarek dia kena bayar semua. Tapi okey lah ya. Ini as long dia bayar, dia subsidize, I'm okay je. Betul buat ada 2.0 kot. Sorry apa? SIP 2.0. SIP 2.0. Dia ada skim dia. Skim jugalah. Dia panjang sebab dia berlarutan kan. COVID ni berlarutan. Dia extended lagi. Dia bagi lagi another 3 months. 50% lah. Daripada 1,200 tu dia bayar 50% lah. Dapat 600. Monthly berapa lama dapat 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan sekali dapat? Setiap bulan lah. Setiap bulan? Nama 3 bulan. Okey. Lepas tu satu lagi, kemudahan bank. Dia keluarkan dana, dia panggil dana apa? Tanya apa mak ke ibu kau? Ibu? Tanya ibu. Kan? Ibu boleh cerita lagi bagus je. Kan? So, dia keluarkan dana apa atau dia panggil bank negara, ada government punya bantuan. Bukan bantuan lah, kemudahan lah. Pinjaman untuk kita sebab apa? Bila COVID, bila COVID, kita punya business operation, layout, semua dah berubah. Kan, penjarakan, meja ke meja. Kalau dulu saya boleh letak 80 table, sekarang tak boleh dah. Saya kena keluarkan 20. Saya kena shrinkkan business. Kan? Lepas tu, in term of cleanliness, saya kena in term of what? cleanliness kebersihan. Ya. Saya kena clean. Sangat detail lah. Kan? Lepas tu, saya kena sanitasi kan. At least once week. Kan? Lepas tu dari segi
manpower untuk the cleaners kan. Saya kena tambah sikit lagi kan. Kita nak apa? Kita nak make sure lah. Kan? Sebab COVID ni suka benda tak putih, kotak kan. Bukan kata ni benda lain pun sama kan. Banyak benda. So bila government bagi loan, dia nak saya dapat duit tu. Bila saya buat new building, ni saya buat new building. Kan? Berapa kan? Bagi saya besar sebab nak kena penjarakan sosial. Betul. Kan? Benda-benda yang saya guna. Lepas tu of course lah kan. Di Perlis ni, F&B food is one of the tourism punya product. Tourism punya product kan. Saya punya customer, lebih kurang dalam 60% Orang bantuan luar. daripada luar. Kan? So bila 60% bantuan daripada luar, bila government implement PKP kan, PKPD kan, border Perlis tutup, orang lain tak keluar, tak boleh masuk. Saya loss. Saya kehilangan 60% saya bersih. Wow, banyak. Ya. Sangat banyak. 40 to 60% saya kehilangan. Wah, banyaknya. Sebab daripada kan. Lepas tu okey, bila tak boleh masuk, tak bekerja. Bekerja takkan saya nak kan. Betul. Saya kena retain tu kan. Nanti bila okey balik saya tak ada bekerja. Jadi saya kena retain. Bila saya nak retain, so gaji saya kena bayar. Ya. Kan? Ya. Kita bayar fee tak cukup, kita kesian juga. Kan? Kalau kita tak cukup gaji, macam mana dia orang nak perform kerja? Datang kerja, kepala ingat gaji. Betul. Gaji sikit ni tak cukup. Betul. Dia, jadi kita kena kan. Tapi disebabkan oleh government, dia panggil apa, SIP tu kan. Jadi saya tak ada masalah, saya tak ada potong gaji. Kan? Betul. Saya bayar government bayar setengah, saya dapat setengah. Kan? So bisnes saya alhamdulillah okey lah. Saya boleh mega lah kan. Saya tak ada tekanan lah. Kan? Berapa pekerja, cik? Berapa orang yang bekerja dengan anda? Dalam 25 orang tu ramai. Mereka. Saya buat makanan panas. Ya. Panas, you order from the raw. Kan? Masa tu dia hantar sana section ni. Kan? Suka tu lebih kurang berapa persen kan, berapa aktiviti, banyak aktiviti kan. So kalau kata 6 aktiviti, kalau satu aktiviti ada 2 orang, tu dah 12 orang nak kat situ. Betul. Itu proses tu je. Baru masuk yang servicing. Kan? So memang dapat membantu banyak lah. Kalau katakan government tak bayar insurans, so I'm not going to open. Tak boleh buka. Kalau I buka pun Tak ada sale. boleh maintain dalam 10 orang je. 10 orang je kerja. Yang 15 lagi tu kan duduk kat rumah je lah kan. So dia akan create another problem lah. Kan? So tak bekerja kan. Jadi masalah mereka akan timbul lah. Kan? That's why dia punya government role dia take part dalam public finance ni. Ya. Public finance kan. So dia derive, dia establish policy kan. Actually dia punya objektif lah is not, dia punya ultimate objective is not orang kata is not to the operator macam saya. Bukan kepada operator macam saya. Ya, faham. Dia orang just nak stimulate ekonomi je. Kepada rakyat. Ya. Kepada rakyat. Kan? So kita tengok kadang-kadang kalau orang tu tak ada kerja apa semua kan macam mana. Kadang ke barang kalian jenayah pun akan naik lah. Ya, betul. Kan? Ya. Kita tengok kan. Hidup boleh lama. Lama? Ya still kita boleh kata boleh peaceful lah. Ya, betul. Dia orang ada pekerjaan. Kalau kita tak ada pekerjaan, memang Possible lah nak mencuri apa lah. itu dia punya
dia punya ultimate objektif lah. Dan kita sebagai operator ni kan, masa-masa macam ni kita tak boleh fikir pasal profit lah. Kita boleh kena fikir pasal survival dia. Bukan kita punya survival. Kan? Kerja kita punya survival. Kita fikir kerja kita punya survival ni bukan kita fikir kita. Tak mudah kita boleh nak fikir kita untuk survival. Betul tak? Sebab apa macam tu Sebab apa kita Normal. Normal. Okay. Society kan. So negeri macam negeri yang beruara kan. Pemberontakan apa semua. Dia kadar jenayah kan macam kat Jepun kan. Kita negeri semua ada pekerja, semua pekerja, semua ada pendapatan. Kadar jenayah kan. Keamanan apa semua kan. Akak-akak mana apa semua kan naik kan. Apa lagi nak tahu? Tadi cikgu bagi tahulah apa efek COVID dengan industri kan. Industri cikgu adalah under food and F&B kan. Apa lagi efek dia macam ada ke improvement sales tu disebabkan dah COVID kan? Macam online ke tak ada? Dari segi online tak ada improvement? Online transaction, online punya business model. Apa dia? Business model punya operasi online. Ya. Saya tak bagi penekanan. Saya tengok dia punya rate untuk charging kan pada customer tinggi. Kalau dekat boleh ni rasa tinggi lah kan. Kalau kat So saya, tak ada sale lah kalau kita dah charge tinggi macam tu. Kan? Dia membebankan dia membebankan kat pelanggan. Ya. So yang kedua kan. So kita mungkin dilihat menjual dengan harga yang tinggi. Kan? Jadi kita tak nak kan. Kalau kata itu salah satu modul operasi bisnes. Kalau katakan satu online tu masuk you bandar kan. Apa lagi? Grab food. Grab kan. Lagi? Main makan ke apa dah. Tapi dari segi apa yang kita buat dari online tak dengar tu apa dia? Jawan online booking Ya. Yang normal transaction lah. Take away dia terus apa dia ambil itu apa semua itu okey kan. Semua itu normal lah kan. Kalau online booking tu online Bukan booking online macam booking lah, dia call lah. dia call. Order awal tu selalunya still customer waktu COVID tu still ada lah. Macam orang even dah COVID kan. Sekarang still ada lagi lah orang macam order just take away je makanan. Maksudnya memang untuk booking waktu COVID ni lah. Mostly lebih macam tu ke? Tak. Bukan boleh puasa. Boleh puasa je waktu COVID sebelum ni lah. Tak biasa tak? Biasa je. Biasa ke? Dekor, booking. Tempat ke atau memang mostly take away? Dua-dua. Dua-dua. Ada yang take away, ada yang nak makan kat sini kan. Sebab kalau dia booking tu, dia akan proses dia akan lebih ratok lah. Betul. Proses ratok. Lepas tu kita tak kalut lah. Kita tak semua dah kita dah well prepared lah. Kan, tambah-tambah COVID ni memang kita nak cari lah. Tadi saya kata dapat SIP kan dengan Susu. Sama ke? Sama lah. Sama. Susu tu satu badan kan. Okay. SIP tu satu produk daripada badan tu lah.
Oh, so dia sama je lah. Dia punya kemudahan tu sama. Cik kata dapat kad 50% dia orang bayar, government bayar kan. So tu under SIP ke atau so? Sama. Sama lah. Di bawah susu. Aha. Susu tu ataupun PKSO, Petugas Keselamatan Sosial. Okay. Ya, satu dia ada punya produk dia. Produk dia SIP, Skill Turun Pekerjaan. Ada benda-benda lain lagi kan. Jadi ya, dia ekos kita tu ambil yang ni lah dulu ni. Okay. Kita dah ambil. Macam mana? Memang kena apply kau untuk dapatkan, memang kena apply lah. Cik tahu daripada mana boleh kena apply tu? Dia announce. Ya, bank? Dia announce. Do allowance? Announce. Daripada mana? Dia macam Facebook ke? Pada... Kita dengar. Tak. Tak ada. Telegram ke? Mostly pada mana? Sebab tu, you kena study dulu dia punya environment. You study the environment. Saya tanya tadi, what is the public money? Okay, what is the government punya apa? Kita gerak. Announcement tu means TV ya. daripada TV. So daripada TV lah cik apply tu. Daripada TV lah cik tahu dan Announcement ada kereta kan. TV kau kan, jumpa dia apa kan. Kalau untuk yang bantuan ni kan, dia open untuk public business ke, dia ada specific business under FMB je ke? Okay, I tak study ni dulu. Okay. I tengok I punya related. I Apply. kan. Ada tak spesifik bantuan yang memang khas untuk industri cik? Yang cik tahulah. Ada ke? Tapi cik tak apply, tak ada. Tak apply. Macam saya ada tengok bantuan bank negara ke. Cik tak ada apply lah. Bank negara bagaimana? Dia bantuan lebih bagi berapa allowance, berapa ratus, berapa ribu macam tu. Jadi saya tak ingatlah spesifik kualifikasi dia, tapi ada ke cik rasa nak apply bantuan tu tapi tak apply lagi ke? Tak ada. Kami tak ada. Tak sure. Kalau you cakap pun you tak sure kan? Ya. Saya tak sure bantuan apa, tapi mana tahu cik tahu ada bantuan yang Dia selalunya lah. The best go to the state. state. Negeri kan. Sebab kadang-kadang dia orang punya menteri-menteri ni. Dia pengumuman apa. Sak boleh tak boleh kan. Something yang macam ni. Kan? Keadaan macam ni kan. Kita tak mau duduk dalam dia orang punya circle. Okay. And as a business, I don't want. I don't want. Dulu dia tengok sekejap lagi you pergi sini. Bukan, ni tak ni. Ni dia bagi pelancongan je. So ada confusing lah dekat situ bila kita nak. I pun tengok sekali, lepas tu I boring kan. So I pun boring kan, tak apa. Just ni business je lah. Ada rezeki ada lah. Faham? So dia punya tak konflik lah. Dia punya announcement lepas ni. Sometimes you go nak follow because you nak minta dapatkan bantuan tu, and then at the end you end up wasting time. Macam tu I tak tahu lah kan. Okay, you are student kan. Boleh tukar lagi benda tu. Kan, lepas tu statement yang lepas bagi kan. Konfusi kan. You tengok ada lagi masuk dalam susu punya web kan. You study tengok macam mana.
sama juga. Masuk dalam jawatan tenaga kerja punya kan. Okey, COVID-19 apa ranking apa semua Ustaz boleh tolak. Ketika Ustaz tak boleh tolak, Ustaz macam ni. Dalam dia punya Q&A tu pun itu pun. So, kan, so dia dah jadi macam kan, jadi kita pun wasting time. Faham? Kita tak berapa nak melayan sangat lah. Kan? Kita tengok benda yang clear. Yang easy untuk cik apply tu cik apply lah kan. Kalau yang susah tu better tak apply. Susah kan. Complicated. Dia jadi macam you tanya tu kan perempuan ni kan. Kalau kata public ni kan, you tak marah gitu kan. Marah kan. Marah dia ada banyak macam apa semua kan. Tapi dia benda tu. Kan? Kalau kata kadang-kadang you tak kenal apa semua kan, dia tak layan you. Kan? So adik-adik Nepal ke apa semua kan, sama cakap lah orang semua kan. Kawan-kawan Nepal ke ataupun yang Nepal suka ke. Kan? So dia kata okey bantu lah, tolong lah, bagi lah. 40,000, 50,000, okey you buat ni. Grant. Tak payah bayar balik. Something like that. So kita yang apa daripada ayat slow ni apa semua kan. Tak ada connection, tak ada orang dalam, tak ada lah. Kadang-kadang tu. Ya. Jadi keadaan station ni. Ya. Okey lagi? So far apa ya? Masalah yang cik encounter waktu COVID, loss sales sebab tak bila kita sekat PKP tu kan lah kan, sebab 60% daripada orang luar. 40 to 60 ya. Banyak. Ya. Banyak. So kalau before this sebulan sale boleh saya tahu dapat berapa instead of dulu dapat berapa? Okay. Kalau dulu average boleh lah dapat dalam 10 hingga 12 ribu satu hari. Sekarang tinggal dah 4 hingga 6 ribu. Susahnya. Susah. Regarding dengan cik nak dapat supply raw product kan, ada isu juga ke? Harga ke supply kurang ke still okay? Dari segi harga okey. Dari segi availability lah. Apa? Availability lah. Harga? Tak, availability. Keberadaan benda tu lah. Macam kebanyakan ada certain material tu kan, daripada Thailand. Sekarang Thailand dah tak boleh masuk kan. Okay. So memang ada efek ke dengan business efek ke? Memang ada efek. Tapi business pun slow. Compensate boleh lah. Tak berapa. Jadi kalau kata macam dulu kan, memang akan efek lah kalau dia discount macam tu. Okay, faham. Ada pandai nak alpha. Ya? Pandai nak alpha. Yang pandai lah. Yang pandai lah. Tak ada lah. So kira tak ada lah lagi macam cik nak apply bantuan government. So tak ada lagi lah so far macam nak rasa macam nak apply. Kalau ada putih beritahu kakak lah. Okay. Saya rasa banyak juga sebenarnya kalau ni banyak bantuan. Cuma Aku rasa. kita kena gali. Kena pandai cari sendiri, apply sendiri.
yang saya dengar tu JPK tu lah. Nanti saya hantar link kat cik JPK. JPK tu apa? Saya tengok. Nama dia Jabatan Pembangunan Korporasi ya? bukan. Gerakan Khas Prihatin. Ha? Gerakan Khas Prihatin. Ada apply. Dia ada Sebenarnya in principle lah. Ya? In principle lah kan. Aha. In principle. Saya do the business. Ah. Bila business saya okey lah kan. Aha. Not losing the money sangat. Mhm. Saya tak go ke prihatin. Hmm. Let the fund goes to the right. Oh. The very Faham. Ya. yang bukan. Unless lepas kata okey kita ada fund kan. Ni dulu ni ada fund ni kena buat ni. You kena buat create ni activity ni. Okay, you kena get 10 people punya new additional 10 people. Create keluar pekerjaan ke dan dia tapi kalau I want to go nak go guilty lah pula kan. Okay. That yang mana Bagilah cik. bagilah. Tapi bukankah benda tu macam satu opportunity untuk cik nak dapat ni kan? Tak apa. Unless they really want me to do for the business create the punya employment. Then I will do lah. Kalau dekat senama pun dengar prihatin lah. Prihatin ni untuk orang yang Dia bantuan ni kesusahan lah. memang untuk micro business lah, bisnes kecil-kecil. Kalau micro I pun I ingat small je. Bukan micro lah small. Kalau micro ni outside dengan SME lah, semua medium kan. Micro ni bawah daripada small lah. Tengok lah. Ada bisnes lain kau selain api-api? Tak ada. Dalam tu Dalam proses. tengah duduk jalan, tengah duduk operasi. Peringkat trial baru 2 bulan. Bisnes apa? Actually kita proses carbon powder. Carbon powder. Turn to the brand new carbon powder. Brand new carbon black. Okay. Wow. Macam manufacture lah. Manufacture tu. Buat sendiri ke macam? Basically buat sendiri lah. Dia testing. Meter. Tengok meter macam mana. Okay, meter tu okay lah. 2 bulan. Bisnes yang tu sejak COVID jadi ke cik buat? Jadi baru je. Dalam 3 bulan lepas. Maksudnya cik try buat inisiatif lain lah tu. Try lah. Granulate powder? Apa? Saya dengar powder. Untuk apa? Carbon black. Carbon black. Carbon black ni waste material. Waste material daripada kilang extract oil. Extract oil daripada tayar. Okay. Saya kan tayar. Ada kilang dia extract. Minyak daripada tayar tu. Jadi dia punya waste. Dia jadi powder. Okay. Carbon black. So daripada carbon tu boleh buat? Daripada carbon black powder tu dia Yeah. punya density about 0.36 and then very difficult to use. So I kena turn benda tu jadi granule. Jadi biji-biji lah. Dia tak berbuah. Sebab yang powder tu 0.36 density tu memang empuk sikit. Ini kan? Besar. Density dia lepas tu okay lah. I make few testing kan. Lepas tu manage to get the product. So kita supply lah dekat SIMA. SIMA order. Kan. So SIMA order kita cari lah. Bagi
blend ke mix kapal ke siap tak ada kan. Bisnes tu agak okey lah so far. Baru lagi. Dapat je. Baru dapat dia punya method. Right method tu lah. Sebab kita banyak try ni. Cost pun try. Agak mahal lah. Gaji pun of course lah. First 3 months tu we are at R&D cost kan. And then we are losing money kan. Kita tengok whether we can go kalau we can go far then kita tunggu kalau kata benda tu ada macam potensi ya. Buat je lah. kalau benda tu dia ada isu lain lagi lah apa semua kan sebab dia dengan powder kan kita punya mesin kan kita tengok lah lagi so far saya dah habis semua dah. Tak ada lah yang tu je lah no. Tapi tak apalah nanti kalau kau nak tanya apa balik kan boleh call je lah boleh lah. Boleh. no problem. Tapi saya nak tahu apa sebenarnya introduction business api-api. Bisnes api-api ni dah lebih kurang dalam 10 years lah. Ya. Saya Lama noh. Saya berhenti dengan Sima. Saya berhenti dengan Sima. Saya tak tahu nak buat kerja apa. Yang saya start lah. Dari mak saudara uncle tu. Masa semua. So we start about 8 to 7% lah. 8 to 7 people kurang dah business. So okay lah. We start business 10 table, 12 table kan. So along the time tu kita macam kau buat pendekatan yang lebih kepada dipanggil customer driven. Customer? Demand driven. Ya. So demand oriented, demand driven. Kadang-kadang kita bila buat bisnes dia ada satu kita buat kita tak tahu buat bisnes demand. Kadang-kadang kita buat demand kecil. Kalau kita buat kecil demand besar. Jadi kita buat start kecil macam organic growth lah. Kita doesn't do the advertisement kat rumah tak nampak kan. Tak benar. So organic lah. Maksudnya myself growth kan. Without any sebab kalau kita pakai helping additional media kan kita mati kan. Banyak bisnes yang mati pasal tu. Dia punya bila ada advertisement gila kali dia panggil Betul. Makan masuk ni tu orang dah mai dah orang nak makan juga then you cannot service kan your service level drop kan maksudnya daripada you target macam tu sekarang yang target itu semua dalam 15 to 45 minit kan you can get food maksudnya orang boleh tahan dulu 45 minit lebih daripada tu nanti orang kata kedai ni asal masak top traffic buat Kedai lah. so kita buat siap macam ni penuh you tak dapat makan you mai penuh okay come next time daripada you duduk juga you tunggu 2 jam 3 jam orang marah orang belah tu you tak dapat dia tak mai lah Agak dia tu lah tahankan dia punya itu aja tambah power tengok yang mana yang bottleneck Tadi cik kata sewa pun ada
bantuan kemudahan Bukan bantuan, cuma dapat lah masa COVID tu dapat diskaun daripada majlis perbandaran Khaimat. 50% dari diskaun selama 2 bulan ke 3 bulan. Sejak COVID ni lah. Waktu COVID awal tu ni. Kan. Nama apa bantuan tu? Bukan bantuan, diskaun lah. Diskaun. Dia apply dekat majlis perbandaran ke? Dia cross. Macam? Dia cross the board lah. Okay. Maksud dia kan dia banyak kedai fikir. Semua kali dia bagi. Oh, dah gitu. Dia banyak sewa berapa persen? 50? Dia bagi 50% diskaun. 50% diskaun. Ada yang bagi free. Ikut tempat jugalah. Tengok dia pihak pusat tempatan kan. Oh. So far setakat ni je lah kot saya tanya. Kalau apa-apa saya boleh call kan? Ya. Okay, terima kasih. Terima kasih Nas sudi nak di-interview kan. Start niaga 2019 kot. Tak ingat lah saya. Kat website. Cuba tengok www.thefairytreats.com. Saya stokis. Lepas tu saya buat macam-macam produk lah dalam stokis. So saya kiranya saya ada brand beauty store saya sendiri. Sekarang baru ada 3 lah sekarang. Tu lah nak upgrade lagi kan, nak masuk lagi 3 lagi produk. Saya apply guna kategori agent je lah. Saya letak agent. Tak, sebab masa tu saya masih kategori agent lagi masa tu. So zaman tu lah. Baru. Dia dia bagi dalam bentuk duit lah. Dia bank in. Untuk GKP 2.0 saya dapat 3,000. Lepas tu GKP tambahan saya dapat 500. Lepas tu yang akan datang ni pula GKP 3.0 ni katanya nak bagi lagi 1,000. Dia auto apply. Saya macam mana saya dapat tahu sebab saya tengok dekat Facebook katanya untuk orang yang ada masalah macam perniagaan kan dia down kan disebabkan COVID kan. So saya pun try je apply melalui Facebook. Lepas tu saya klik lah link kat situ, saya isi je lah macam biasa. Tapi ada juga kawan saya apply tapi tak approve. Mungkin sebab dia tengok tak sure kenapa kawan saya tak dapat. Dalam 2 orang macam tu dia tak dapat. Dia mungkin tengok business juga kot. Dia tengok Facebook, dia tengok IG macam tu lah. 3,000, lepas tu 500, lepas tu lagi 1,000.
JKP yang first tu masa musim COVID yang first wave tu. Ah, yang tambahan ni yang baru tahun ni rasanya tahun ni. 500. Itulah sekarang lain sikit lah kan. Dia depend jugalah kalau government ni dia tengok dulu apa kelayakan, tak tahu macam mana dia orang check. Ada juga orang lain yang lebih layak tapi tak dapat, entahlah kenapa. Ikut nasib kot. Saya letak dekat situ macam perolehan tahunan. Saya letak dalam berapa sebab saya nak dapatkan kelayakan tu, sebab kalau tinggi sangat nanti tak boleh juga tau. Tu saya letak dalam 3,000. Mungkin kawan saya tu dia letak 6,000, mungkin tak dapat. Macam tu. Ah, tahunan. Macam okey. macam macam market okey tak juga okey, biasa-biasa je lah. Dia macam jika geran ni saya buat simpanan je untuk cash reserve je. Lepas tu yang JKP tambahan tu saya upgrade lah, naik e-commerce tu je lah. Saya buat naikkan bisnes ke e-commerce. Latest ni mungkin saya buat cash reserve kot sebab kita berniaga kena simpan kan. Ah. Saya tengok saya ada join Telegram. Saya tak ingat nama Telegram tu, dia selalu macam share macam bantuan-bantuan. Saya klik link kat situ lah. Saya tengok je nama Telegram tu, saya share. Utusan Malaysia ni boleh juga. Open. Open. Semua boleh apply. Saya selalu tengok dekat sini lah, Utusan Malaysia. Ada lagi group lain tapi ni banyak sangat group ni nak cari. Ah, dah daftar SSM, ada current account. Yang prihatin yang first 2020. Last year. Tahun ni 2021. Dia bagi ikut kuarter rasanya. Hari tu macam 2020 hari tu dia bagi third quarter. Lepas tu yang tambahan ni dia bagi second quarter. First quarter tah, bulan 3. First quarter. Selalunya government ni dia bagi geran kan. Dia orang tak macam main spesifik, bagi tahu spesifik tarikh. Selalunya geran-geran ni dia akan inform dengan bahasa per quarter lah, quarter. Tapi itu pun kadang-kadang dia bagi tarikh. Itu pun kadang-kadang dia sebut per quarter je. Dia tak bagi tahu tarikh bila. So kena alert lah. Itulah kadang susah nak dapat kan. Orang macam tak sempat nak mohon lah apalah. Tak alert. Saya tengok dekat Facebook. Ada JKP 2.0 tah, Facebook page. Facebook Geran Khas Prihatin 2.0. Lalu kalau saya nak tengok tarikh-tarikh, saya tengok kat Facebook ataupun Telegram. Itulah depend dengan
permohonan tu lulus ke tak lah. Kalau lulus dapatlah dia bagi, government bagi. Dia masuk ke akaun saving. Dia tak masuk akaun current. Ah, saya rasa membantulah, sangat membantu. Sangat membantu. Sebab ramai juga yang terkesan kan. Ah, saya nak apply yang tu, tube tu. TUBE tu, tube. Tunas tak ingat lah nama geran dia, tube tu, TUBE. Geran tube. Untuk fresh graduate dapat 15,000. Rasa under government kot. Tube. TUBE, TUBE, tube. Yang ini, ha? Banyak je geran. Kita je kena rajin cari. Ada je yang geran-geran yang ditawarkan tu. Banyak je. Even sekarang pun ada geran 5,000 geran untuk e-commerce. Siapa-siapa yang ada SSM nak apply geran e-commerce tu, tapi syaratnya kena sell dalam 100k lah setahun. 100k ke 50k? Rasanya 100k. Kalau 50k dia kena 2 tahun macam tu lah. Kalau saya rasa so far dia tak adalah susah asalkan kita jaga cash flow. Kita jaga itulah feedback jugalah nanti kat sini orang suka ke tak kan, macam tu kan. Nak tengok lah. Dia nak tengok kita punya ni lah, servis kita lah. Sebab kalau saya punya kawan dia bagi tahu kalau nak dapat geran ni, kalau nak senang dapat, kita kena jaga cash flow lah. Cash flow kena jaga. Siapa-siapa yang dapat GKP 1 dengan GKP 2, dia akan auto dapat untuk GKP tambahan dengan GKP 3 ni. Dia auto. Nanti teks pun auto juga dia masuk ke ni kita. Nanti teks pun auto juga dia tolak kita. Dia auto. Masuk yang first je. Apply yang JKP 2.0 tu je. Dia pun terkejut juga. Oh, dapat lagi rupanya bulan Jun ni. Hujung tahun nanti saya terkejut lah tengok teks. Dia tak bagi tahu. Dia cuma macam dia bagi tahu nak dapat geran, masuk geran. Okey lah. Ambil je lah. Apply macam biasa je. Dekat platform dia orang, website dia orang. Platform sebutnya. Website tak lupa lah nama dia, BPR Hasil ke apa tak nama tu. No. Geran GKP Hasil.gov.my ke tah? Lupa tah nama website dia. gkphasil.com. Saya tahu kenapa. Mungkin sebab logistik kot. Sebab kita tak boleh nak COD, jadi
Dari situlah masalahnya, kita nak switching kan from COD pergi ke post, semua orang dah guna e-commerce kan sekarang. Kalau ikutkan dekat area Kuching, dia ikut grafik juga, dia ikut tempat juga. Kalau area Kuching, sebab rakyat dekat Kuching ni diorang lebih suka apa, COD, diorang lebih suka ready stock. Jadi saya rasa kalau bahagian COD sebenarnya untung dia lebih tinggi lah. Tapi itulah, kalau bila COVID ni kita susah nak COD sebab dulu masa first wave hari tu kena tahan dekat daerah Kuching nak ke Semarahan lah apalah kan. Jadi terkesan dekat bahagian COD je lah. Tapi kalau sekali dapat lepas tu habislah kena COD tempat-tempat ni memang best lah. Sebab tu saya sekarang dah pakai e-commerce je dah. Tak, saya dah tak COD dah sekarang. Sekarang saya dah post je sebab diorang dah boleh start accept dah kan, dah boleh terima dah. Dah switching kan pergi ke e-commerce. Kira macam COVID ni sebenarnya ada tujuannya kot. Dia macam nak cut COD tu, dia nak tukar semua orang, jangan dah COD dah, kita post je sekarang. Even dalam Kuching pun saya post je. Sebab saya dah rasa macam malas dah sekarang. Lagi senang. Order sama je. Biasa dia depend lah kalau order dia. Kadang-kadang okey. Hello? Kalau bab order ni kita tak tahulah nak cakap okey ke tak okey. Dia depend jugalah. Sebulan sales ke? Kejap ya. Berapa tah? Kalau bulan ni ke? Bulan ni bulan apa tah? Bulan Mei kan? Bulan lepas saya tengok dekat ni 9,000 sales. Dia agak rendah sikit. Rendah dan tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Rendah jugalah. Adalah bezanya. Sebab sekarang orang dah lebih-lebih lagi kan kosmetik kan, dengan bahagian kecantikan kan, orang sekarang perlukan makanan. Sebab kita pula jual kosmetik, jual suplemen, memang kena efek lah. Sebelum ni 15,000 macam tu. Memang banyak. Lepas tu agent pun dah start sebab trending produk kan makin tinggi kan sekarang. So banyak saingan. So agent pun join produk ni. Jadi kita pun aduh ya. Sekarang ada government bagi geran 5,000 untuk SME digitalization program tu kan. Kalau diikutkan saya tak boleh apply sebab dia kena 100k ke atas. Saya punya 30k je setahun. Kalau nak apply SME 5,000 digitalization program grant tu kan, kena ada sale 100k setahun. So government akan bagi 5,000 lah kepada business owner yang ada sale 100k setahun untuk buat website. So saya tak lepas sebab saya 30k je, jadi tak lepas. So saya gunalah yang ada dia orang bagi promo. Promo tu harga asalnya 2,000 something tapi saya bayar 680 je. Dia kena design sendirilah. Kalau dia cuma bagi platform, bagi ni kita design sendiri, gambar-gambar, material semua kena masuk sendiri.
So ibaratkan macam RM680 setahun, maksudnya RM57 je lah sebulan. Lepas tu saya ada hantar stok saya kat vendor juga. Vendor dekat butik area Kuching, Pretty Blossom butik. Sebab ada customer dia nak produk tu dekat physical store kan. So saya hantar je lah dekat situ. Siapa yang nak beli ready stock boleh pergi dekat butik tu. Oh, saya tak apply yang Sarawak punya sebab saya tak ada lesen Sarawak. Saya ada lesen SSM je. Itulah kalau nak apply yang Sarawak punya grant, kena ada lesen Sarawak ah. Saya ada SSM kat Semenanjung lah, SSM. Walaupun saya orang Sarawak tapi saya punya lesen Semenanjung. Okay. Boleh. Nanti kalau ada grant best bagi tahulah saya juga. I share. Okay. Okay, sama-sama. Okay, Fatin boleh tak memperkenalkan diri secara ringkas? Okay, nama Fatin, belajar kat UiTM Marau. Sekarang tengah ambil degree in Applied Chemistry. Okay, dari sumber mana Fatin tahu pasal BPR ni? Daripada kawan. Kawan yang hantar. Kawan yang hantar dalam grup untuk mohon. Jadi saya pun mohon lah. Berapa yang Fatin dapat untuk bantuan ni? Hari tu awal untuk fasa pertama, Fatin dapat RM150. Okay. Fatin di kategori kelayakan mana satu dalam BPR waktu nak mohon? Kelayakan mana satu? Maksudnya dari segi B40M macam tu ke? Apa? Sebab kalau ikut yang Putri faham dalam list tu, dia ada pendapatan seisi rumah bawah RM2,000, bawah RM5,000 macam tu. Yang tak silap lah, yang Fatin dapat ni untuk yang pelajar, yang untuk orang bujang. Pelajar, bukan yang PMD tu bukan. So dapat RM150? Untuk fasa pertama lah, tapi nanti akan ada fasa kedua pula. Tak silap lagi 200 kot. Untuk fasa kedua ni Fatin dah apply dah ke? Dia bukan macam mana tah? Tak silap lah dari segi ada orang maklum kata untuk BPR ni sebenarnya dapat 350 tapi dia akan bagi dulu yang first dia bagi 150 dulu, nanti dia bagi 200 pula macam tu. Maksudnya last fasa pertama Fatin dapat 150 akan dapat lagi 150 lah macam tu. Untuk cukupkan 300 sepatutnya dapat macam tu ke? 350 lagi 200. Tak silap lah. Kalau salah maaf. Tak silap. Ada tak lagi bantuan yang Fatin jumpa untuk nak apply? Daripada BPR, hari tu ada yang lagi satu tu. Apa tah? Saya tak sure lah bantuan tu. Nama dia apa? Tapi tak sure lah. Tapi ada. Tapi dia ada kaitan dengan BPR. Dia ada kaitan dengan BPR. Dia macam macam tu lah. Tak tahu lah saya nak cakap. Tak spesifik kelayakan bantuan dari government untuk student yang Fatin tahu? Tak tahu. Tak tahu. Okay. Membantu tak bantuan yang Fatin dapat tu? Sebab duit tu boleh beli buku. Boleh lah nak print notes kan benda tu kan berkaitan yang guna duit kan. So memang berbantulah benda tu. Okay. Beli internet, betul. Beli internet lagi. Bantu.
Ada susah ke nak apply untuk BPR ni? Macam mana Fatih apply? Melalui platform Tak apa? susah pun. Sebab ada link tu. Ada orang bagi link untuk Aha. mohon. Lepas tu mohon je kat link tu dia minta details pun taklah banyak sangat. Macam senang je Hmm. dia minta. Kalau ikut yang Fikir faham untuk bantuan BPR ni, dia macam sepatutnya even Fatin single, dia kena ada pendapatan. Tapi Fatin student macam Fatin dia dapat. Yang tu Itu bukan ada BPR. macam ni tu kawan kami yang cerita. Bukannya kami jumpa. Kawan kami cerita dia dekat kedai dia. Pasal ada seorang ni yang kerja dekat yang kerja dekat tempat yang macam tu. Dia cakap BPR ni student tak dapat. Tak dapat lah student ni. Tapi dia kata minta je lah. Lepas tu sebab tu lah minta je. Elok minta tengok dapat. Macam tu. Macam tu pun tak sure lagi. Macam tak sure. Tapi kalau ikutkan family hampa under kategori apa pendapatan RM5,000. RM5,000 kot. Mak hampa ada minta ke? Mak tak minta sebab tak silap kan nak minta tu kan dia kena orang ketua rumah yang minta. Ayah kami lah. Patutnya ketua rumah yang minta kan. Tapi untuk ayah kami tak sure lah dia dapat ke tak. Maksudnya hari tu dia macam cakap dia tak dapat pun. Macam tak ada pun masuk duit ke tak ada pun. Tak sure. Tak ada. Daripada minta slip gaji ke? Tak ingat lah. Sebab macam ni. Kita minta BPR sebab sebelum tu kami minta benda lain yang mana dia ada kaitan dengan BPR. So bila kami minta tu untuk BPR dia dah ada kami punya details daripada yang kami lupa satu gitu apa dia. Sebelum tapi ni dia dah ada pernah kaitan. minta dah lah bantuan. Pernah minta bantuan tapi dia bukan BPR lah. Dia ada kaitan dengan BPR. So maksudnya Fatin dapat bantuan sebelum ni dah dapat dah lah. Untuk BPR punya next bantuan dia akan masuk directly je macam tu. Bantuan tu. Macam hari tu pun masuk terus je dalam account. Tapi pasal kedua tu tak tahu lagi dapat ke tak. Macam tu. Maksudnya aku kan dah dapat sikit kan. Kan nak dapat 200 tu orang tu cakap macam tu. Seorang akan dapat 2 kali. First kita dapat sikit, lepas tu kita akan dapat lagi balance je. Tapi orang ni cakap yang balance ni tak sure lagi akan dapat ke tak orang tu. Macam tu. Kalau dapat. Untuk yang tak ada pendapatan lah. Yang sebab kat situ dia macam spesifik kan kategori single, pendapatan ni, pendapatan tu kan. Tapi tak ada kan. Apa apply tu just ada link and then isi je. Dan macam aku rasa aku tak isi banyak sebab aku dah ada details daripada yang sebelum ni aku pernah minta BPN. Yes, aku minta BPN, sebenarnya aku dapat. Dan bila aku minta BPR ni dia macam bila aku Google hari tu, dia macam ada kaitan dengan BPN macam mana entah. Terus nama tukar sebab kita punya tukar, kerajaan tukar. Lepas tu bila aku nak apply untuk BPR, dia memang dah ada details aku. So dia tak minta banyak dia dah ada details aku semua. So aku terus dapat. Macam aku mudah lagi lah nak dapat rasanya sebab aku dah ada details yang tu. Okay. So terima kasih Fatih sebab menghadiri interview pada hari ini. Okay, thank you. Okay, welcome. Bye-bye. Bye.